Orang Malaysia tidak sedar betapa uniknya diri mereka. Tetapi jika dilihat dari luar, ceritanya sama sekali berbeza. Seorang wartawan British yang telah menetap di Malaysia selama 37 tahun menyifatkannya sebagai negara yang paling bersemangat di dunia. Sebuah rangkaian berita antarabangsa pernah membuat liputan dan menyimpulkan bahawa rakyat Malaysia mempunyai DNA yang istimewa. Malah, Peter Drucker, bapa pengurusan moden, pernah menamakan Malaysia sebagai negara yang paling tinggi semangat keusahawanannya. Hari ini, kita akan merungkai rahsia ini dari awal hingga akhir. Mari kita mulakan dengan satu soalan. Pada suatu hari dalam tahun 1990-an, seorang wartawan akhbar dari Amerika Syarikat telah bertemu dengan seorang ahli akademik pengurusan yang legenda, Peter Drucker. Soalannya mudah, negara manakah di dunia yang mempunyai semangat keusahawanan yang paling hebat? Wartawan itu menjangkakan jawapannya tentulah Amerika Syarikat atau mungkin Jepun. Tanpa teragak-agak walau sesaat, Drucker menjawab, "Sudah tentu Malaysia." Wartawan itu bertanya lagi, "Malaysia?" Drucker mengangguk dan menambah, "Mereka adalah orang yang mampu menghasilkan keputusan yang maksimum dalam persekitaran yang diberikan, dalam tempoh yang paling singkat, dan dengan kualiti yang terbaik. Tiada negara lain di dunia seperti Malaysia." Wartawan yang mendengar cerita ini berasa hairan. Namun, para pakar mengenai Malaysia di seluruh dunia mengangguk setuju. Michael Breen, seorang wartawan British yang telah tinggal di Malaysia selama 37 tahun, berkata, "Malaysia adalah negara yang paling bersemangat di dunia." Sebuah stesen TV antarabangsa, selepas membuat liputan di Kuala Lumpur, membuat kesimpulan, rakyat Malaysia mempunyai DNA yang istimewa. DNA yang mudah menerima perkara baru dan mengalu-alukan apa sahaja yang membawa kemajuan. Apabila mereka cuba menerangkan tentang orang Malaysia, mereka semua menggunakan perkataan yang sama, "Luar biasa." Ini bukan penghinaan. Ia adalah satu pengakuan bahawa segala teori dan formula yang mereka ada tidak dapat menjelaskan tentang kita. Video ini adalah sebuah perjalanan untuk memahami keunikan ini. Mengapa kita mempunyai personaliti sebegini, mengapa kita hidup begini, dan mengapa dunia menggelengkan kepala melihat kita, tetapi akhirnya tetap kagum. Selepas menonton ini, Anda mungkin akan berfikir, patutlah kita begini. Mari kita mulakan sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah imej yang terlintas di fikiran Anda apabila memikirkan tentang tanah air kita Malaysia? Sebuah tanah yang subur, kaya dengan hasil bumi, hutan yang menghijau dan laut yang membiru. Semasa di sekolah, kita diajar bahawa ini adalah tanah yang bertuah. Tetapi, penulis buku kelahiran bangsa Malaysia, Hong Bae Sun, mempunyai pandangan yang berbeza. "Saya berpendapat nenek moyang kita telah tertipu dengan hartanah ini," katanya. Kedengaran pelik, bukan? Tetapi jika Anda mendengar alasannya, Anda akan faham. Negara kita sangat bergantung pada penanaman padi. Padi adalah tanaman yang boleh memberi makan kepada jumlah orang yang paling ramai bagi setiap ekar tanah. Oleh itu, negara-negara penanam padi selalunya mempunyai populasi yang padat. Namun, di antara semua negara penanam padi, Semenanjung Tanah Melayu mempunyai cabaran yang paling getir. Sebagai contoh, China menanam padi di selatan dan gandum di utara. Garisan paling utara untuk penanaman padi di China adalah sejajar dengan bahagian paling selatan negara kita. Ini bermakna, mengikut piawaian China, kawasan kita dianggap tidak sesuai untuk penanaman padi secara optimum. Secara saintifiknya, seluruh Semenanjung Tanah Melayu bukanlah kawasan yang ideal untuk padi. Tambahan pula, sebahagian besar tanah kita dilitupi hutan tebal dan bukit bukau. Mungkin Anda berfikir, bukankah masih ada tanah pamah? Tetapi kualiti tanah pamah itu juga tidak begitu baik. Banjaran gunung yang berselirat mewujudkan bayang-bayang yang menghalang cahaya matahari, menyebabkan banyak kawasan tidak sesuai untuk pertanian. Penanaman padi hanya boleh dilakukan di kawasan tanah pamah yang terhad dan mempunyai akses kepada sumber air. Tanah yang benar-benar boleh digunakan amatlah kecil. Anda pernah lihat berita tentang peperangan di Ukraine, bukan? Tanah di sana kelihatan hitam dan subur. Apabila salji cair pada musim bunga, tanahnya menjadi begitu lembut sehingga kereta kebal pun boleh terperangkap. Itulah tanah yang terbaik untuk pertanian. Tanah kita tidak begitu. Oleh itu, nenek moyang kita tidak boleh bergantung pada beras semata-mata untuk hidup sepanjang tahun. Beras yang dituai pada musim menuai akan dimakan sepanjang tahun. Namun, jika hasil tuaian tidak seberapa, bekalan beras akan habis menjelang musim tengkujuh. Ia boleh habis pada bulan November, Desember, atau Januari.
Musim menuai seterusnya pula masih jauh. Tempo di antara kehabisan beras dan musim menuai seterusnya inilah yang dipanggil musim bah atau musim tengkujuh yang sukar. Generasi yang lebih tua mungkin pernah merasai pengalaman ini. Untuk mengharungi musim sukar ini, nenek moyang kita akan masuk ke hutan untuk mencari pucuk-pucuk kayu dan ubi. Disinilah letaknya satu fakta yang menakjubkan. Kebanyakan ulam-ulaman dan sayuran hutan yang kita makan, seperti pucuk paku, pucuk ubi kayu, dan jering, sebenarnya mempunyai unsur toksik. Ubi kayu, sebagai contoh, daunnya mengandungi sianida jika tidak dimasak dengan betul. Namun, kita menghidangkannya di atas meja dan memakannya dengan enak. Bagaimana? Dengan merebusnya untuk menyingkirkan racun. Inilah sebabnya mengapa jering seringkali dijadikan sambal atau direbus terlebih dahulu. Proses ini perlu untuk menghilangkan toksinnya. Pucuk paku pula hanya boleh dimakan ketika masih muda. Apabila matang, ia menjadi terlalu liat. Hanya ketika masih menjadi pucuk muda, toksinnya boleh dihilangkan dengan merebusnya. Nenek moyang kita mempelajari semua ini melalui pengalaman dan ujian satu persatu. Hasilnya, orang Malaysia memakan lebih 100 jenis ulam-ulaman dan sayuran hutan. Bangsa lain di dunia tidak perlu berbuat sejauh ini. Di Bangladesh atau Myanmar, penanaman padi yang baik boleh menghasilkan tuaian 2 hingga 3 kali setahun. Mereka tidak perlu masuk ke hutan untuk mencari pucuk kayu. Mereka tidak perlu menanam labu di tepi rumah atau pokok betik di halaman. Tetapi generasi datuk nenek dan ibu bapa kita hidup sebegitu. Penulis Hong Bae Sun berkata, dunia ini normal, hanya kita yang berbeza. Di Jepun, tuaian 2 kali setahun adalah biasa, manakala di Asia Tenggara ada yang menuai 3 kali. Kita hanya menuai sekali, itu pun di atas tanah yang penuh cabaran. Namun, kita berjaya mengharunginya. Bukan sekadar hidup, malah kita telah membina sebuah negara dengan populasi 33 juta orang dan menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. Tidakkah Anda tertanya-tanya, untuk terus hidup di tanah yang mencabar ini, apakah jenis personality yang diperlukan? Jawabannya ada dalam cerita seterusnya. Saya ingin bertanya tentang satu peribahasa. Bila jiran beli kereta baru, kita yang sakit hati. Apabila kita terangkan peribahasa ini kepada orang luar, mereka terkejut. Mengapa pula perlu sakit hati bila orang terdekat berjaya? Sepatutnya kita tumpang gembira, kata mereka. Kita hanya tersenyum dan berkata, memang sudah begitu. Sebenarnya, di dalam peribahasa ini terkandung seluruh personaliti orang Malaysia. Mengapa kita sakit hati? Seperti yang telah dijelaskan, tanah dan sumber yang boleh diusahakan di negara kita adalah terhad. Apabila jiran kita berjaya, ia seolah-olah bermakna peluang untuk kita berkurangan. Kek ekonomi sudah ditetapkan saiznya. Jika orang lain mengambil bahagian yang lebih besar, kita mungkin akan kelaparan. Jadi, sakit hati itu bukanlah kerana hasad dengki, tetapi naluri untuk terus hidup. Namun, disinilah keunikan sebenar orang Malaysia muncul. Jika jiran yang kita sakit hati itu ditimpa musibah, contohnya jatuh sakit tenat, orang pertama yang akan datang menziarah adalah kita. Ketika dia membeli kereta baru, kita mungkin minum teh tarik lebih secawan di kedai mamak sambil mengeluh. Tetapi apabila dia sakit, kita pula yang tidak boleh tidur malam. Sudahkah dia makan? Cukupkah duit untuk rawatan? Siapa yang menjaga anak-anaknya? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat difahami oleh orang luar. Suka atau benci, sayang atau cemburu. Penulis Hong Bae Sun menggambarkannya begini. Orang Malaysia hidup dalam keadaan di mana mereka tidak pasti sama ada perlu menyayangi atau membenci sesama mereka. Mengapa jadi begini? Kerana budaya kampung dan pertanian kita. Penanaman padi memerlukan tenaga kerja yang ramai. Menabur benih, menanam, mengairi, merumput, menuai. Tiada rehat sepanjang tahun. Seorang diri tidak akan mampu melakukannya. Oleh itu, masyarakat perlu hidup berkelompok. Dalam gambar-gambar lama, kita sering melihat seluruh penduduk kampung turun ke sawah orang lain untuk membantu. Inilah semangat gotong royong. Kita tolong sawah orang, dan orang akan tolong sawah kita. Ini adalah peraturan tidak bertulis. Jika tidak, semua orang akan kelaparan. Namun, adakah jiran ini sentiasa disayangi? Tidak juga. Kerana hidup terlalu rapat, kita saling membanding, mengawasi dan mencemburui. Jika hasil tuaian jiran lebih baik tahun ini, kita akan rasa rendah diri. Jika anak jiran berjaya masuk universiti, kita akan runsing mengapa anak kita tidak berjaya. Jiran itu penting, tetapi tidak semestinya sentiasa disayangi. Namun, tanpanya, kita juga tidak boleh hidup.
Inilah akar umbi kepada hubungan sayang-benci orang Malaysia. Pernahkah Anda mengalami situasi ini? Rakan Anda jauh lebih berjaya. Tinggal di kondominium mewah di Mont Kiara, memandu kereta import. Selepas pulang dari majlis di rumahnya, malam itu terasa sedikit sukar. Mungkin Anda akan singgah minum lagi secawan teh tarik. Tetapi jika rakan itu tiba-tiba jatuh sakit tenat, orang pertama yang akan melawat ke hospital juga adalah Anda. Orang luar yang melihat ini akan bertanya, sebenarnya mereka ini berkawan baik atau bermusuh? Jawabannya, kedua-duanya sekali. Serentak. Dan perasaan ini bukan hanya ditujukan kepada orang lain. Orang Malaysia melayannya pada diri sendiri dengan cara yang sama. Pada usia 20 tahun, alamak, dah tua. Pada usia 30, habislah aku. Pada usia 40, apa yang aku dah capai selama ni? Tetapi pada usia 60, bila pergi ke surau kampung, kita dianggap orang muda kerana semua orang di situ sudah berumur 80 atau 90 tahun. Kepada orang lain kita akan kata, muda lagi tu, untunglah. Tetapi kepada diri sendiri kita selalu rasa sudah terlambat, kena buat lebih lagi. Ini bukan kerana hasad dengki, ini adalah cara kita memacu diri sendiri, kena lari selangkah lagi. Esok kena buat lebih baik dari hari ini. Sesiapa yang tidak diarahkan pun akan mendorong diri mereka sendiri. Sifat inilah yang membantu kita bertahan. Orang yang berfikiran cukuplah sekadar ini akan sukar untuk bertahan di tanah yang mencabar ini. Jika Anda yang sedang menonton ini mengangguk setuju, itu bukan bermakna personaliti Anda teruk. Ia adalah DNA yang telah dibentuk selama beribu-ribu tahun untuk terus hidup di tanah ini. Sebab itulah kita, walaupun sering mengeluh, tetap kaya dengan kasih sayang. Walaupun sakit hati, kita turut menangis bersama. Walaupun benci, kita tidak boleh berpisah. Adakah bangsa lain seperti ini di dunia? Personaliti unik ini boleh disahkan melalui angka. Cerita seterusnya mungkin akan mengejutkan Anda. Izinkan saya memberitahu satu ciri khas orang Malaysia. Jika Anda pergi bercuti ke luar negara dan turun ke restoran hotel pada pukul 7 pagi, kebanyakan orang yang sudah duduk di situ adalah orang Malaysia. Apabila kapal terbang mendarat, orang yang bangun tegak sebelum lampu isyarat tali pinggang keledar dipadamkan adalah orang Malaysia. Kereta api ATS masih bergerak, tetapi orang yang sudah berdiri di pintu keluar adalah orang Malaysia. Kini, orang asing pun sudah tahu tentang ini, sehingga kan ada pepatah, kalau nak cepat keluar dari lapangan terbang, ikut saja orang Malaysia. Mengapa kita begitu tergesa-gesa? Adakah kerana kita tidak sabar? Wartawan British, Michael Breen, pernah merumuskan ciri-ciri orang Malaysia dalam bentuk angka. Waktu bekerja, antara yang tertinggi di dunia. Waktu beriadah, juga antara yang tertinggi di dunia. Waktu tidur, antara yang terendah di dunia. Malaysia adalah satu-satunya negara di dunia di mana ketiga-tiga angka ini wujud serentak. Kita bekerja paling banyak, beriadah paling banyak, tetapi tidur paling sedikit. Seolah-olah 24 jam sehari tidak mencukupi. Ini bukan sekadar cerita tentang kehidupan moden yang sibuk. Akarnya jauh lebih dalam. Terdapat satu kajian psikologi yang mendedahkan bahawa untuk seseorang merasa bahagia, badannya perlu menghasilkan bahan kimia kebahagiaan. Namun, tahap pengeluaran bahan kimia ini di kalangan orang Malaysia adalah antara yang terendah di dunia. Bukan satu jenis, tetapi pelbagai jenis bahan kimia kebahagiaan telah diuji dan kesemuanya berada pada tahap yang rendah. Dalam kata-kata ahli psikologi, Profesor Kim Kyung Il, orang Malaysia tidak menghasilkan bahan kimia kebahagiaan. Walaupun diberi ganjaran, mereka hanya gembira seketika dan selepas itu kembali resah. Sebaliknya, jika ujian IQ dilakukan, orang Malaysia berada di kedudukan teratas dunia. Pelbagai statistik menunjukkan Malaysia berada di kedudukan pertama atau kedua, bersaing dengan China, Jepun dan Israel. Otak paling bijak di dunia, tetapi paling tidak merasa bahagia. Adakah ini satu kebetulan? Penulis Hong Bai Sun menjelaskan, orang yang mudah merasa bahagia dan bersikap optimistik mungkin lebih cepat tewas di semenanjung tanah Melayu. Fikirkanlah, jika hasil tuaian tahun ini baik dan kita berfikir, cukuplah lalu berehat, kita mungkin tidak akan selamat mengharungi musim tengkujuh tahun hadapan. Orang yang sentiasa resah, sentiasa bimbang tentang masa depan, dan sentiasa merasa tidak cukup, adalah orang yang lebih berpeluang untuk terus hidup di tanah ini. Hasilnya, otak kita menjadi lebih tajam. Tabiat untuk sentiasa meramal dan mengira, seperti jika cuaca begini, adakah ribut akan datang? Atau jika hujan kurang tahun ini, berapa banyakkah hasil yang akan terjejas?
telah mengasah kepintaran kita. Sebaliknya, keupayaan untuk berehat dengan gembira telah hilang. Ini masih kekal sehingga hari ini. Orang Malaysia, walaupun pergi bercuti, tidak boleh berehat sepenuhnya. Di pusat peranginan di luar negara, orang Eropah boleh berbaring di tepi kolam renang selama separuh hari. Orang Malaysia tidak boleh berbuat demikian. Selepas 30 minit berbaring, kita akan mula berfikir, bukankah sudah tiba masanya untuk aktiviti seterusnya? Di Jepun pun, kelajuan berjalan mereka lebih perlahan daripada kita, apatah lagi di Asia Tenggara, Amerika Latin, atau Afrika. Orang lain santai sahaja. Hanya orang Malaysia yang berlari sendirian. Tetapi, adakah DNA yang tidak bahagia ini hanya membawa keburukan? Tidak. Inilah bahan api yang telah mencipta keajaiban ekonomi negara kita. Jika kita adalah bangsa yang berhenti apabila merasa sudah cukup, Malaysia yang kita kenali hari ini tidak akan wujud. Berhenti membuatkan kita resah, berehat membuatkan kita rasa ketinggalan, dan ketika orang lain tidur, mata kita masih segar. Itu bukan tabiat, ia adalah naluri. Michael Breen juga pernah berkata tentang Malaysia, satu-satunya negara yang boleh membuatkan orang Yahudi kelihatan malas. Walaupun kedengaran agak keterlaluan, ia menunjukkan betapa luar biasanya tenaga orang Malaysia. Dan tenaga ini bukan datang dari kekuatan individu semata-mata. Orang Malaysia mempunyai satu naluri istimewa yang akan aktif apabila krisis melanda. Akan tiba satu saat di mana suis saya dipadamkan dan suis kita dihidupkan. Inilah sebab terbesar mengapa dunia menganggap Malaysia begitu unik. Kisahnya akan bermula sekarang. Anda sering menggunakan perkataan kita, bukan? Rumah kita, suami kita, anak kita, syarikat kita. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ia kedengaran sangat janggal. Our husband, suami, kita bersama, orang Inggris tidak akan faham. Perkataan kita dalam bahasa Melayu mempunyai dimensi yang berbeza daripada we dalam bahasa Inggris. Kita dalam konteks Malaysia adalah satu konsep, di mana sempadan antara saya dan orang lain menjadi kabur. Bukan milik saya dan milik awak, tetapi semuanya milik kita. Ini bukan sekadar tabiat bahasa, ia telah terpahat dalam diri kita setelah beribu-ribu tahun hidup bersama, bekerja bersama, kelaparan bersama, dan bertahan bersama. Asal-usul naluri kita ini dapat dilihat dengan jelas melalui satu perkara. Kota atau kubu pertahanan Melayu lama. Cuba bayangkan istana di Eropah. Anda pasti pernah melihatnya dalam filem. Menara yang tinggi, tembok yang sempit. Di dalamnya, hanya raja dan golongan bangsawan yang tinggal. Istana di Eropah adalah struktur untuk melindungi pemerintah dan keluarganya serta sebilangan kecil kesatria. Petani di luar tidak boleh masuk ke dalam istana. Apabila musuh menyerang, pemerintah akan menutup pintu gerbang, dan orang di luar terpaksa menyelamatkan diri sendiri. Istana di Jepun juga begitu. Istana Osaka, Istana Nagoya, tinggi dan sempit. Ia adalah struktur untuk melindungi daimyo, bukan untuk rakyat jelata. Kota di Cina pula sedikit berbeza. Ia adalah tembok yang mengelilingi seluruh bandar. Ia dibina untuk melindungi pentadbiran dan perdagangan. Tetapi, kubu pertahanan di Malaysia sama sekali berbeza. Kubu tradisional kita adalah kubu komuniti, seperti sebuah kampung berkota. Apabila musuh menyerang, seluruh penduduk kampung, tidak kira lelaki, perempuan, tua, atau muda, akan berlindung bersama di dalam kota atau kawasan pertahanan itu. Wanita, orang tua, dan kanak-kanak, semuanya masuk bersama. Mengapa? Kerana populasi kita tidak ramai. Jika ada 200 orang lelaki dewasa dan 80 daripadanya terkorban dalam pertempuran, aktiviti pertanian pada musim berikutnya tidak akan dapat dijalankan. Kekurangan tenaga kerja bermakna seluruh kampung akan mati kelaparan. Oleh itu, setiap nyawa perlu diselamatkan, bukan kerana saling menyayangi, tetapi kerana jika seorang tiada, semua akan mati. Kota itu adalah kemudahan awam, tempat perlindungan untuk seluruh kampung. Istana Eropah ada tuannya, tetapi kota Melayu lama tidak mempunyai tuan. Dan ada satu lagi ciri penting pada kota-kota ini. Biasanya tiada jalan keluar rahsia. Sekali masuk, jika selamat, semua akan selamat bersama. Jika kota itu ditembusi, semua akan mati bersama. Ia adalah struktur tanpa jalan untuk melarikan diri. Terdapat juga satu lagi jenis kubu yang unik di dunia, yaitu kota pertahanan di hulu atau kota bukit. Ia dibina di belakang ibu kota. Apabila negara berada dalam keadaan genting dan ibu kota hampir jatuh, raja dan sakibaki rakyatnya akan berundur ke sana untuk pertempuran terakhir.
Di situ, jika mereka menang, negara akan selamat. Jika mereka tewas, riwayat negara akan berakhir. Kerajaan lama seperti Melaka mempunyai struktur pertahanan berlapis seperti ini. Struktur membina medan pertempuran terakhir di belakang ibu kota ini tidak terdapat di tempat lain di dunia. Hanya di rantau ini. Adakah DNA ini telah hilang? Tidak. Ia masih hidup. Lihat sahaja apa yang berlaku semasa krisis kewangan Asia 1997. Apabila negara berada di ambang kemuflisan, rakyat Malaysia mula bertindak. Bukan atas arahan kerajaan. Orang ramai secara sukarela menyokong kempen beli barangan buatan Malaysia. Mereka mengutamakan produk tempatan untuk membantu ekonomi negara. Pelabur asing yang melihat ini berkata, sebuah negara yang rakyatnya bertindak secara sukarela untuk negara mereka tidak akan sekali-kali jatuh. Pada Desember 2004, tragedi tsunami melanda pesisir pantai negara. Pakar meramalkan laut akan mengambil masa sekurang-kurangnya 20 tahun, malah mungkin 100 tahun, untuk pulih. Tetapi orang ramai dari seluruh negara mula datang berpusu-pusu, dari syarikat, sekolah, dan keluarga. Tiada siapa yang membuat senarai nama dan menghantar mereka. Lebih 2 juta sukarelawan datang memakai bot dan sarung tangan, membersihkan pantai dan membantu mangsa. Media dunia yang melihat adegan ini bertanya, adakah mereka ini pelakon tambahan yang dibayar? Di mata mereka, ia kelihatan tidak nyata. Seorang wartawan yang telah membuat liputan di seluruh dunia selama 15 tahun menggambarkan tindakan rakyat Malaysia ini sebagai, rakyat Malaysia adalah seperti sel darah putih di dalam badan. Apabila ada isyarat krisis, keseluruhan sistem akan bergerak serentak tanpa sebarang arahan. Jika anda bertanya kepada orang Malaysia mengapa mereka berbuat demikian, jawapannya sentiasa sama, kerana kita. 3 perkataan ringkas, kerana kita. Inilah ayat yang paling tepat untuk menggambarkan orang Malaysia. Naluri untuk hidup bersama dan mati bersama di dalam kota pertahanan 1000 tahun dahulu masih berfungsi dengan cara yang sama hari ini. Tetapi adakah DNA ini hanya berfungsi di dalam negara? Orang-orang yang telah membuktikan bahawa DNA ini tetap hidup walaupun mereka meninggalkan tanah air, dihalau, atau dipaksa pergi, wujud. Pernahkah anda mendengar tentang diaspora Malaysia? Pada akhir abad ke-19, negara berada dalam keadaan huru-hara di bawah penjajahan. Dengan tekanan dari dalam dan luar, ramai orang yang mencari kehidupan yang lebih baik mula meninggalkan tanah air untuk berhijrah, terutamanya ke United Kingdom dan Australia. Perkara yang luar biasa berlaku. Di tanah asing yang serba berbeza, mereka bukan sahaja berjaya, tetapi berkembang maju. Bagi mereka, ia bukanlah sesuatu yang luar biasa. Mereka hanya melakukan apa yang biasa mereka lakukan di tanah air. Dengan ketiadaan keluarga besar, mereka membina komuniti mereka sendiri. Mereka membuka restoran, memperkenalkan makanan seperti nasi lemak dan roti canai. Mereka menyesuaikan diri, menanam sayur-sayuran seperti kangkung dan serai di halaman belakang rumah mereka. Di mata penduduk tempatan, ia kelihatan seperti satu keajaiban. Cerita ini kemudiannya diketahui oleh ramai orang. Mereka berfikir, jika mereka boleh menggunakan semangat orang Malaysia ini, mereka boleh membina komuniti yang lebih baik. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka mula menghantar lebih ramai rakyat Malaysia ke tempat-tempat yang lebih mencabar. Ramai yang pergi sebagai pekerja profesional dan buruh ke Timur Tengah dan negara-negara maju lain. Mereka ditinggalkan di tanah asing tanpa apa-apa. Tiada rumah, tiada peralatan, tiada kenalan. Mereka digunakan seperti subjek eksperimen. Jika kita letakkan orang Malaysia di tanah yang mustahil ini, mereka pasti akan berjaya membangunkannya. Itulah perkiraan mereka. Dan mereka benar-benar berjaya. Di tempat mereka dihantar secara paksa, bermula dari kosong, mereka berjaya mencapai taraf hidup yang lebih baik daripada penduduk tempatan dalam masa purata 3 tahun. 3 tahun. Orang Malaysia yang datang dengan tangan kosong berjaya hidup lebih baik dalam 3 tahun berbanding orang yang telah tinggal di sana selama beberapa generasi. Koraknya adalah seperti ini. Tahun pertama, bertahan hidup. Tahun kedua, mula ada lebihan. Tahun ketiga, menggunakan lebihan itu untuk membina kekayaan. Makanan mereka juga berbeza. Mereka ingin makan masakan Malaysia, tetapi bahan-bahannya tiada. Tiada santan, tiada belacan. Orang biasa mungkin akan berputus asa, tetapi bukan orang Malaysia. Mereka melihat sekeliling dan mencari bahan gantian. Mereka mencipta kari menggunakan rempah tempatan. Mereka membuat sambal menggunakan pes cili yang berbeza. Inilah asal-usul banyak hidangan fusion yang kita lihat hari ini.
Penduduk tempatan jatuh cinta dengan makanan gaya Malaysia ini. Mereka belajar memasak daripada orang Malaysia dan sehingga hari ini, budaya makanan yang ditinggalkan oleh diaspora Malaysia masih hidup di merata tempat. Tahukah anda mengapa cerita ini penting? Diaspora Malaysia ini bukan pilihan. Ramai yang terpaksa pergi kerana keadaan ekonomi. Mereka ditinggalkan dengan tangan kosong di tempat yang tidak diingini. Namun, mereka berjaya. Bukan sekadar berjaya, tetapi mereka berkembang mekar. Inilah DNA yang telah ditempa selama beribu-ribu tahun di semenanjung Tanah Melayu. DNA yang terhasil daripada mencari pucuk di hutan, merebus ubi beracun, mengharungi musim tengkujuh, dan menanam labu di tepi rumah, telah berfungsi dengan cara yang sama di London, di Sydney, dan di Dubai. Penulis Hong Bae Sun menggambarkannya begini, semenanjung Tanah Melayu ini ibarat sebuah kem latihan seluruh negara. Setelah tamat latihan di sini, apabila mereka keluar, mereka menjadi terlalu kuat. Tanah yang anda diami sekarang ini adalah kem latihan survival terbaik di dunia. Dan graduan dari kem latihan ini akan berjaya di mana sahaja mereka pergi dan apa sahaja yang mereka lakukan. DNA ini bukan sahaja berfungsi untuk terus hidup. Ia juga berfungsi apabila kita mencipta sesuatu. Mari kita ceritakan kisah tentang sesuatu yang dunia kata mustahil, tetapi kita berjaya melakukannya. Pada awal 1980-an, Tun Dr. Mahathir Mohamad mempunyai impian besar. Beliau mahu membina kereta nasional. Tetapi Malaysia tidak mempunyai kilang kereta dan tidak pernah membina kereta sebelum ini. Projek itu memerlukan pelaburan yang sangat besar, satu jumlah yang besar daripada belanjawan negara pada masa itu. Ramai pakar dari luar negara yang ditemui. Mereka bertanya, pernahkah anda membina kereta sebelum ini? Tidak. Adakah anda mempunyai kilang? Juga tiada. Biasanya, perbualan akan berakhir di situ. Tetapi Tun Dr. Mahathir menunjukkan sesuatu, semangat dan keyakinan yang jitu. Beliau berkata, lihatlah, rakyat Malaysia adalah orang yang mampu melakukan perkara yang luar biasa. Dan beliau berjaya mendapatkan kerjasama teknikal. Cerita ini terkenal. Tetapi ada lagi cerita di sebaliknya. Pada mulanya, projek ini dirancang sebagai kerjasama dengan syarikat automobil gergasi dari Jepun. Rancangan Tun Dr. Mahathir adalah, kita bina kilang yang moden dan pada masa yang sama, kita reka dan hasilkan kereta kita sendiri. Pihak Jepun membantah. Mustahil. Membina kilang sebesar itu sudah satu cabaran. Apatah lagi mahu mereka bentuk kereta pada masa yang sama. Bina kilang kecil dahulu, kereta boleh dibuat kemudian. Lalu, Tun Dr. Mahathir membuat keputusan. Beliau memutuskan untuk meneruskannya dengan keazaman yang lebih tinggi. Beliau berkata kita akan melakukannya sendiri jika perlu. Dan pada tahun 1985, sebuah negara yang tidak pernah membina kereta sebelum ini melancarkan model kereta nasional, pertamanya Proton Saga, di sebuah kilang yang canggih. Kedua-duanya berjaya. Dunia terkejut. Orang ramai berkata, orang Malaysia ini mengambil risiko yang tidak masuk akal. Tetapi kira-kira 10 tahun kemudian, dalam satu ucapan, Tun Dr. Mahathir berkata, dunia ini tidak boleh ditakluki dengan hanya keberanian dan semangat mencuba. Di sebaliknya, perlu ada kajian yang teliti. Perlu ada keyakinan yang kukuh bahwa kita pasti akan berjaya setelah semua faktor diambil kira. Orang luar mungkin melihat kita sebagai syarikat yang suka mengambil risiko, tetapi kita tidak pernah mengambil risiko membabi buta. Ia bukanlah tindakan melulu, tetapi satu perancangan yang teliti. Dari luar ia kelihatan gila, tetapi di dalam semua pengiraan telah dibuat. Kora ini berulang dalam industri otomotif. Pada tahun 1985, Proton melancarkan kereta Saga kepada dunia. Kereta model asli pertama Malaysia. Apakah reaksi dunia? Kereta tin, kereta mainan. Seorang eksekutif industri automobil Jepun berkata, satu jenaka yang menarik. Orang yang mencipta Saga tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, mereka menghantarnya untuk menyertai perlumbaan rali yang mencabar. Mengapa? Kerana ia mempunyai bentuk muka bumi yang paling lasak dan iklim yang paling ekstrem. Jika Saga boleh bertahan di situ, ia boleh bertahan di mana-mana sahaja. Jalan tanah merah yang tidak berturap, perbezaan suhu siang dan malam yang melebihi 30 darjah Celcius. Udara yang nipis sehingga kereta mewah Eropah pun, enjinnya boleh mati. Saga terus mendaki dengan tabah. Ketika kereta Eropah berhenti, Saga terus berjalan. Akhbar tempatan menulis, kereta dari Malaysia telah menakluki rali.
Apabila berita itu sampai ke Malaysia, Ketua Jurutera Kilang yang mencipta, Saga dikatakan hanya berdiri di satu sudut kilang dan menghisap sebatang rokok sendirian. Tiada sorakan, tiada bangga diri. Tetapi rakan-rakan sekerja di sebelahnya berkata, semasa beliau menghisap rokok itu, air matanya mengalir. Beliau tidak mengesatnya, hanya membiarkannya mengalir. Hanya orang yang tahu berapa banyak malam tanpa tidur, berapa banyak kegagalan yang telah dialami, yang dapat merasai air mata itu. Sifat perfeksionis dan kegigihan ini bukanlah cerita semalam. Mari kita kembali 800 tahun dahulu. Semasa zaman Kesultanan Melayu, di tengah-tengah ancaman peperangan, seni tenunan songket yang agung telah dicipta. Benang emas dan perak ditenun menjadi corak yang rumit pada kain sutera. Beribu-ribu helai kain, dengan jutaan jalinan benang. Bayangkan jika Anda menenun 10 jam setiap hari, seumur hidup pun tidak cukup untuk seorang menyiapkannya. Ratusan penenun bekerja selama bertahun-tahun. Namun, di antara jutaan jalinan itu, kesilapan amat jarang berlaku. Malah dengan teknologi komputer hari ini, sukar untuk mencapai tahap ketepatan seperti itu. 800 tahun dahulu, orang-orang Melayu melakukannya dengan tangan, sehelai benang demi sehelai benang. Ini adalah satu standar yang sukar dicapai walaupun pada zaman ini. 800 tahun dahulu, nenek moyang kita, sambil menenun benang di atas kain telah hampir mencapai tahap kesempurnaan itu. Mereka adalah orang yang menggunakan cemuhan sebagai bahan api dan kata-kata tidak mungkin sebagai motivasi. Semua ciri-ciri unik ini bergabung untuk menghasilkan keputusan yang kini mengagumkan dunia. Kisahnya akan bermula sekarang. Izinkan saya berikan satu angka. Pada tahun 1957, selepas merdeka, pendapatan per kapita negara kita adalah sekitar $350. Jumlah yang sangat kecil, lebih rendah daripada beberapa negara di Afrika pada masa itu. Sebuah negara yang baru merdeka dan miskin. Tiada seorang pun di muka bumi ini pada masa itu yang berfikir negara ini akan berjaya. Amerika, Jepun, Eropah, semuanya menggelengkan kepala. Tetapi apa yang sedang berlaku di negara ini sekarang? Pada April 2019, Malaysia adalah antara negara terawal di dunia yang melancarkan perkhidmatan 5G, lebih pantas daripada banyak negara Eropah. Pada asalnya, ia dirancang untuk dilancarkan beberapa hari kemudian. Tetapi syarikat telekomunikasi lain dari negara jiran sedang mengejar rapat. Tak boleh jadi, kita lancarkan sekarang. Jadi mereka mempercepatkannya. Tidakkah Anda rasa personality ini sangat biasa? Tidak tidur, tidak boleh berehat, mesti selangkah di hadapan untuk berpuas hati. Bercakap tentang internet, angkanya cukup menakjubkan. Pada akhir 1990-an, kurang daripada 3 dalam 100 orang di Malaysia menggunakan internet. Tetapi hanya 5 tahun kemudian, pada tahun 2003, 73 daripada 100 orang sudah menggunakan internet. Apa yang negara lain ambil masa 20 tahun untuk capai, Malaysia selesaikan dalam masa 5 tahun. Menurut laporan dari sebuah syarikat analisis internet global, Malaysia secara konsisten berada di kedudukan teratas dunia untuk kelajuan internet mudah alih selama beberapa tahun. Sebuah stesen TV antarabangsa datang ke Kuala Lumpur untuk membuat liputan. Mereka membawa kamera ke merata tempat dan mendapati isyarat Wi-Fi boleh didapati walaupun di puncak Bukit Broga. Internet juga berfungsi di dalam gua bawah tanah. Selepas selesai membuat liputan, wartawan itu menulis, Kuala Lumpur bukanlah bandar masa depan. Ia adalah rupa bandar masa depan pada masa kini. Maksudnya, jika Anda ingin tahu bagaimana rupa bandar masa depan, pergilah ke Kuala Lumpur. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan sesuatu yang berlaku secara tiba-tiba. Ia tidak jatuh dari langit. Ia adalah sesuatu yang sememangnya kita miliki, yang kita keluarkan. Mari kita bercakap tentang bahasa Melayu. Abjad Rumi mempunyai 26 huruf. Dengan 26 huruf ini, jumlah bunyi yang boleh dihasilkan adalah terhad. Bahasa Mandarin boleh menghasilkan kira-kira 400 sebutan berbeza. Bahasa Jepun, kira-kira 300. Bahasa Melayu pula, dengan sistem fonetik yang fleksibel dan keupayaan menyerap perkataan dari pelbagai bahasa seperti Sanskrit, Arab, Portugis, dan Inggris, ia boleh mengungkapkan hampir semua bunyi di dunia. Ia adalah bahasa yang sangat inklusif dan adaptif. Ini telah wujud sejak zaman ia menjadi lingua franca di rantau ini beratus-ratus tahun dahulu. Memiliki sistem bahasa yang begitu terbuka dan dinamik sejak sekian lama adalah sesuatu yang luar biasa. Baju tradisional kita juga begitu. Pakaian barat dijahit mengikut bentuk badan.
Jika saiz tidak sesuai, ia tidak boleh dipakai. Semuanya dibahagikan mengikut SML/XL. Baju Melayu atau sarung berbeza. Ia dipotong secara lurus. Kepingan kain lurus disambungkan. Jadi, orang kurus boleh memakainya, orang gempal boleh memakainya, orang tinggi dan orang rendah boleh memakai pakaian yang sama. Pada musim panas, angin boleh masuk melalui celah kain. Pada musim sejuk atau musim hujan, ia boleh dipakai berlapis-lapis dan udara yang terperangkap di antara lapisan kain akan mengekalkan suhu badan. Ratusan tahun dahulu, prinsip pengudaraan dan penebatan sudah ada dalam pakaian kita. Tiada siapa yang mengajarnya. Ia terhasil kerana keperluan untuk bertahan hidup di tanah ini. Daya ekspresi bahasa Melayu, sifat inklusif baju Melayu, ini semua telah lama wujud dalam diri kita. Kini, dunia sedang menggemari makanan Malaysia, menonton filem dan animasi Malaysia. Adakah ini satu kebetulan? Pada tahun 2024, sebuah stesen penyiaran British menghasilkan siri 6 episod bertajuk Made in Malaysia, The Food Challenge. Mereka memilih 5 orang anak muda dari Britain yang mahir memasak dan membawa mereka ke Malaysia. Mereka diberi latihan masakan Malaysia selama 100 hari. Anak-anak muda yang penuh keyakinan ini, apabila tiba di Malaysia dan menerima penilaian pertama mereka, riak wajah mereka berubah. Di Britain, mereka dipuji hebat. Di Malaysia, mereka diberitahu bahawa mereka belum mula lagi. Dalam satu rancangan bual bicara pagi, anak-anak muda ini berkata, "Standard di Malaysia berada pada tahap yang berbeza sama sekali daripada apa yang kami bayangkan. Bukan ego kami yang tercalar, tetapi kami sedar bahawa standar itu sendiri yang berbeza. Budaya yang dihasilkan oleh negara ini mengandungi DNA beribu-ribu tahun. Kegigihan untuk mencipta makanan daripada pucuk beracun di hutan. Semangat kita untuk hidup dan mati bersama di dalam kota. Daya hidup untuk mencipta masakan baru di tanah asing. Keberanian untuk meyakinkan dunia dengan hanya berbekalkan keyakinan. Semua itu bergabung dan kini keluar ke dunia dengan label Malaysia. Sebuah negara dengan pendapatan per kapita $350 telah menjadi negara yang ingin dipelajari oleh dunia. Tetapi, tuan-tuan dan puan-puan, cerita ini masih belum berakhir. Apa sebenarnya maksud semua ini? Kisahnya akan bermula sekarang. Sepanjang Anda mendengar cerita ini, Anda pasti sudah perasan. Orang Malaysia ini penuh dengan kontradiksi. Sedih tetapi meriah. Dikatakan penuh dengan duka lara, tetapi paling suka meraihkan perayaan di dunia. Apabila jiran berjaya, kita minum teh tarik lebih secawan pada waktu malam, tetapi apabila orang itu jatuh, kitalah yang pertama berlari membantu. Tidur paling sedikit di dunia, tetapi paling banyak melepak. Cepat, tetapi mampu menenun jutaan jalinan benang pada kain songket dengan kesilapan yang sangat sedikit. Orang yang paling kurang menghasilkan bahan kimia kebahagiaan di dunia, tetapi telah membina negara yang paling dinamik di dunia. Adakah ini satu kontradiksi? Tidak. Inilah kekuatan kita. Kerana tidak mudah berpuas hati, kita melangkah selangkah lagi ke hadapan. Kerana kita dibesarkan di tanah di mana kita tidak boleh hidup bersendirian, kita bergerak bersama apabila krisis melanda. Ketawa dan menangis silih berganti, tetapi kemudian bangkit semula. Tiada negara lain di dunia di mana kontradiksi ini berfungsi serentak. Pada tahun 1957, bapa kemerdekaan kita, Tunku Abdul Rahman, dalam pengisytiharan kemerdekaan berkata, "Dan menjadi sebuah negara yang berdaulat, demokratik dan merdeka, serta dengan berasaskan kepada kebebasan dan keadilan dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa." Beliau tidak mahu negara yang paling kaya, tetapi negara yang bahagia dan harmoni. Beliau menekankan kesejahteraan dan keamanan. Mengapa beliau menekankan nilai-nilai ini? Kerana kekuatan budaya dan keharmonian akan membuatkan kita sendiri bahagia dan seterusnya memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila Anda mendengar kata-kata ini, apa yang terlintas di fikiran Anda? Muhibbah. Semangat muhibbah dan perpaduan yang menjadi asas penubuhan negara ini beribu-ribu tahun dahulu. Bukan hanya untuk hidup senang-lenang sendirian, tetapi untuk membawa kebaikan kepada semua. Tunku Abdul Rahman pada tahun 1957 telah mengulangi janji yang dibuat beribu-ribu tahun dahulu itu. Dan sekarang, kita sedang melakukannya. Makanan Malaysia sedang menjadi kegemaran di segenap pelosok dunia. Sebungkus nasi lemak membawa kegembiraan kepada seorang pekerja di London. Filem dan drama Malaysia menghangatkan waktu malam keluarga di negara lain.
Seorang nenek di Arab Saudi menonton drama Malaysia dan mencari resepi rendang. Makanan Malaysia dihidangkan di atas meja makan di negara asing. Restoran mamak dibuka di Melbourne dan mi segera jenama Malaysia dijual di pasar raya di New York. Inilah kekuatan budaya. Inilah yang diimpikan oleh bapa kemerdekaan kita. Semua ini tidak bermula dari satu rancangan besar. Ia bermula dari tangan-tangan yang mencari pucuk kayu di tanah yang mencabar bernama Semenanjung Tanah Melayu. Ia bermula dari orang-orang yang bertahan di dalam kota dan berikrar untuk hidup bersama. Ia bermula dari orang-orang yang menanam padi di Siberia dan membuat acar di Asia Tengah. Ia bermula dari tangan yang masuk ke bank di London dengan hanya berbekalkan keyakinan. Ia bermula dari kereta tin yang dengan tabah mendaki pergunungan Andes setinggi 4.000 meter. Orang Malaysia memang unik. Dilahirkan di tanah yang mencabar, berlari tanpa tidur, mekar di tempat mereka dibuang, dan menjawab cemuhan dunia dengan hasil kerja yang nyata. Kontradiksi ini bukan kelemahan. Kontradiksi inilah kekuatan unik kita yang tidak mungkin dapat ditiru oleh dunia. Hari ini, saya telah berkongsi satu cerita yang panjang tentang betapa mencabarnya tanah ini, mengapa personaliti kita terbentuk sebegini, mengapa kita tidak tidur, mengapa kita bergerak bersama. Cerita tentang orang yang mekar walaupun dihalau, orang yang berjaya melakukan sesuatu yang dikatakan mustahil, dan bagaimana semua itu telah membina sebuah negara yang dikagumi dunia. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, wira dalam cerita ini bukanlah orang-orang hebat, bukan mereka yang ada dalam buku teks. Mereka adalah orang yang bangun awal pagi untuk ke kilang. Mereka adalah orang yang memasukkan gaji ke dalam sampul surat dan mengirimkannya ke kampung. Mereka adalah ibu bapa yang kurang tidur untuk membayar yuran sekolah anak-anak. Mereka adalah orang yang singgah di pasar selepas kerja untuk memasak makan malam. Mereka adalah orang yang berjaga sepanjang malam membuat rendang dan ketupat sehari sebelum raya. Mereka adalah ibu-ibu yang menyediakan lauk pauk beberapa hari sebelum kenduri. Jika Anda bertanya kepada mereka, jawaban mereka semua sama. Bukan apa-apa pun. Cuma buat apa yang patut dibuat. Mereka hanya buat saja. Tetapi, tuan-tuan dan puan-puan, gabungan semua buat saja inilah yang telah menjadi negara ini. Berjuta-juta buat saja yang terkumpul telah mencipta apa yang dunia panggil sebagai keajaiban. Kehidupan yang telah Anda lalui. Setiap pagi Anda bangun, menjaga tempat Anda, menjaga keluarga Anda, mengharungi hari-hari Anda. Setiap hari itu adalah tiang seri negara ini. Tangan Anda itulah yang telah membina negara ini. Kita memang bangsa yang unik. Tetapi kerana keunikan itulah kita berada di sini hari ini. Malaysia, sebuah negara yang sungguh hebat. Bagaimana cerita hari ini? Selepas mengetahui mengapa personaliti kita begini dan mengapa kita hidup begini, tidakkah Anda rasa mustahil untuk membencinya? Sebaliknya, tidakkah Anda berasa bangga? Setiap hari yang telah Anda lalui telah membawa negara ini ke tahap ini. Jadi, untuk hari ini, tepuklah bahu Anda sendiri dan katakan, syabas, aku. Syabas, kita. Jika cerita hari ini menyentuh hati Anda, sila langgan, suka, dan tinggalkan komen, Malaysia boleh.